Menyusur pesisir pantai barat negeri Sabah penuh sabar, tenang dan evolusi mengikut zaman, kereta api negeri Sabah tetap teguh meneruskan riwayat perjalanannya di atas landasan yang kini berusia 115 tahun. Sesekali Pakcik Danin Momin kembali ke stesen kereta api ini. Bunyi enjin kereta api bagaikan terjemahan kepada degupan jantungnya. Pakcik Danin berusia 75 tahun telah mengabadikan separuh dari usianya untuk berkhidmat sebagai seorang pemandu kereta api sebelum bersara wajib pada tahun 1991. Baginya, suasana riuh rendah dan hiruk-pikuk berbaur dengus enjin kereta api wap yang menjadi kebanggaannya hampir 5 dekad lalu banyak menyimpan 1001 sejarah silam. Waktu dulu kan, masa mau masuk dalam Sabah ni, mau masuk dalam Malaysia, masa itu kan negeri kita masa Al-Hara, jadi British dia antar tentera ini, kebanyakan tentera diorang ni Gurkha. Kereta api yang tariklah, angkat dia orang tu semua. Masa itu kami berjalan malam tiada belihun. Tentera ada di sebelah, di dalam tren ini, kepala kereta api ini. Lain-lain tentera ada dalam gerabak, dalam kereta apa dengan meriam dia apa semua ni. Begitu hebat kegunaan kereta api ini. Dia boleh angkat semua, dia boleh angkat ini. Peralatan tentera pun apa semua itu ini. Pada tahun 1896, British North Borneo Chartered Company mula membina landasan kereta api Sabah bermula di Bukau menghubungkan Western ke Beaufort sejauh 32 km. Landasan kereta api terus dibina dari Beaufort ke Tenem sejauh 48 km dan dari Tenem ke Melalap yang siap pada tahun 1906. Landasan berikutnya dibina dari Beaufort ke Chesterton. Era pengangkutan kereta api menggunakan enjin kuasa wap bermula. Kewujudan landasan kereta api telah menggalakkan aktiviti pembalakan dan pembukaan ladang getah secara komersial, terutamanya antara Tenem hingga ke Melalap sekitar tahun 1900. Ironinya, perkhidmatan ini lebih memberi kepentingan kepada pihak penjajah. Zaman British bawa getah, bawa koko, bawa ini timba, papan, balak, apa semua ini. Dari Tanjung Orok sampai Tenem. Landasan yang menjadi laluan jentera bergerabak panjang ini telah menjadi saksi sejarah kerakusan ekonomi era penjajah. Kereta api telah menjadi sistem pengangkutan yang utama di antara pantai barat dengan kawasan pedalaman sehinggalah berlakunya Perang Dunia Kedua yang telah menyaksikan sistem pengangkutan ini hampir lumpuh akibat kerosakan landasan dan lokomotif. Sistem pengangkutan ini telah dipulihkan semula selepas Perang Dunia berakhir dan kembali rancak pada tahun 1949 sehingga 1960. Bagaimanapun, era landasan ini tidak berkembang. Sebaliknya, beberapa stesen kereta api terpaksa ditutup.
beberapa laluan ditutup seperti Melalap daripada Tenom ke Melalap ditutup pada tahun 19 kalau tak silap saya 1970 lah kan. Beberapa tahun kemudian, satu-satunya landasan kereta api komersial yang menghubungkan Tanjung Aru Jesselton juga telah ditutup. Sebahagian tinggalan rel kereta api di Jesselton masih kelihatan di jeti yang kini menjadi perhentian pelancong untuk ke Labuan dan pulau-pulau berdekatan Bandaraya Kota Kinabalu. Stesen kereta api Bukau pula lenyap di celah-celah ladang kelapa sawit. Sementara stesen Western hanya tinggalan lantai jeti usang yang masih kelihatan. Manakala stesen Melalap menunggu masa untuk rebah. Sebahagian kereta api zaman kolonial turut menjadi artifak di pekarangan Muzium Sabah dan liku-liku sejarah kereta api turut diabadikan di galeri muzium. Sejarah membuktikan fungsi lokomotif selain membawa barangan dan komoditi getah yang merupakan kenderaan mewah rakyat British di bumi Sabah. Gerabak ini khas untuk orang-orang British saja ini. Orang biasa macam kita tidak peluang menaik. Kerana dia ini adalah kelas 1. Tempat duduk dia ada macam memang yang terbaik. Istimewa lah. Ada kosen kata kita orang sekarang. Bukan macam kita, orang kebanyakan ini, kita duduk di bangkuk gerabak kelas 3 ini pakai kayu saja. Bagaikan menumpang di tanah air sendiri, memoir kereta api membuka lipatan sejarah yang memilukan. Pakcik Danin Momin sangat mengagumi kereta api wap yang pernah dipandunya sejak tahun 50-an lagi. Memori kereta api ini masih terpahat di hati Pakcik Danin. 30 batu 1 jam. Itu cukup laju. Kekuatan dia ini 400 tan kayu balak boleh tarik. Apa saja dia tarik sehingga sampai 400 gerabak tu kita boleh tarik. Untuk menghidupkan sebuah lokomotif wap, ia memerlukan kekuatan tenaga maksimum. Berbeza dengan lokomotif lain di dunia yang menggunakan arang batu, lokomotif Sabah menggunakan kayu bakau. Bahan bakar ini akan dimasukkan ke ruang pembakaran untuk menghasilkan wap dalam tempoh 4 jam sebelum lokomotif bergerak. Memang panas. Buka itu masukkan kayu. Begitulah. Sepanjang jalan. Panas. Lima dekad sudah berlalu. Mampukah lokomotif kuasa wap yang dikatakan sangat hebat ini terus berfungsi di landasan? Kita mempunyai kereta api berkuasa wap yang kita maintain tahap yang sangat baik lah. Jadi ini satu daripada attraction, satu daripada penarik pelancong. Semua perjalanan ini memang kalau orang daripada luar Sabah memang unik sikit lah. Kita melimpasi bakau, kita melimpasi sawah padi, kampung-kampung, kan, bandar kecil yang bandar sejarah, di mana bandar-bandar yang masih lagi dalam keadaan yang dulu lah kan. Jadi ini menjadi satu daripada tarikan kepada pelancong-pelancong dari luar. Kan. Dengan gahnya, lokomotif wap ini masih lagi mengaumkan sirennya hingga ke hari ini dan peranannya sebagai ikon pelancongan telah mengembalikan memoir kegemilangannya. This train is a unique experience. The train whistle, the motion of the train carriage, the clickety-clack of the rails, quite historical. Satu pengalaman amat terbaik sekali untuk menaik kereta api steam engine yang hanya di dunia ini satu saja yang steam engine gunakan kayu api.
steam engine lain di dunia gunakan batu ara. Di Sabah, kereta api tahun 60-an, 70-an dan 80-an hampir 80% masih lagi digunakan dan diselenggarakan oleh tenaga mahir tempatan. Kerja-kerjanya melibatkan kita punya kerja harian lah. Mungkin sebelum bertolak, selepas bertolak atau semasa dalam perjalanan tu kita boleh buat pemeriksaan. Jadi kita boleh kesan sama ada kita punya kereta api ini bakal menghadapi kerosakan dan sebagainya lah. Jadi kita boleh buat tindakan susulan lah kan. Di halaman belakang stesen Tanjung Aru, tersadai beberapa gerabak kereta api usang yang suatu ketika dulu sangat berjasa kepada penduduk tempatan. Kereta api di belakang saya ni, kalau dulu kita gunakan untuk perkhidmatan kereta api membawa pelajar-pelajar sekolah, kita gunakan untuk kecemasan, contohnya ada orang kampung sakit ke apa kan, atau ada kes kematian mengangkut jenazah dan sebagainya lah, kita gunakan dulu lah, sekarang tidak lagi. Kereta api di belakang ni adalah gerabak barangan yang digunakan untuk mengangkut binatang ternakan lah, ayam lembu, kambing, kerbau dan sebagainya lah, terutama di Beaufort Tenem. Flying Dusun dan Murut Man antara nama gelaran untuk kereta api yang diberikan oleh penduduk tempatan. Kenapa mesti dinamakan Flying Dusun, Murut, apa semua itu? Sebab pendusun ini, dia ini adalah penduduk pedalaman yang banyak. Orang-orang kampung dibawa oleh kereta api ini. Orang kampung dia buat terbang menerusi kereta api. Tidak dapat dinafikan, industri kereta api tercabar dengan kemudahan jalan raya yang lebih memudahkan. Namun, di kawasan pedalaman Sabah, kereta api bagaikan nyawa penduduk tempatan. Beaufort Ketanam. Oleh kerana adanya perkhidmatan kereta api ini, banyak perkampungan timbul lah kan, along the line kan, antara Beaufort dan Tenom ni. Jadi banyak ada sekolah dibina sana, kampung sana, kebanyakan juga penduduk sudah bertambah. Jadi untuk keperluan harian mereka, mereka memerlukan transportation lah kan. Jadi perkhidmatan kereta api yang ada pada mereka. Jadi sangat penting. Paling unik di Sabah ialah laluan Beaufort Ketanam. Laluan memasuki pedalaman ini hanya boleh dihubungi oleh kereta api. Laluan ini juga meninggalkan nostalgia paling mencabar buat Pakcik Danin. Dengan keadaan begitu, dia punya laju tidak boleh break. Licin, hujan kan. Cuta. Apa lagi dia itu? Itu yang paling Nabi Allah SWT tolong. Tidak ada batu, tiada menghalang, tiada ada apa-apa lah, balak apa pun tiada balak lah. Itu yang paling mengerikan lah. Dalam relu ini kan saya mengakui sendiri, 35 tahun saya kerja, itu yang bahaya antara Tenom pergi Pang ini. Setelah 22 tahun, akhirnya Pakcik Danin kembali ke stesen Beaufort. Pertemuannya dengan sahabat lama, Pakcik tinggal ajak membawa mereka mengenang kembali memoir laluan Beaufort Tenem. Di sini kita dapati kan rel ini pun masih baik. Inilah tempat untuk memuat muat ini papan. Ini pejabat dia dulu ini. Pejabat ini somel nih. Kilang papan. Ini pejabat diorang dan di sini juga tempat pekerja diorang tinggal. Laluan berselekoh ini juga telah menyaksikan beberapa tragedi kemalangan kereta api tergelincir. Puncanya kayu tu turun dari bukit lah. Bukit nolak nih landasan ke sungai. Habis tu ngam perikmatan pun sampai. Jadi jadilah kemalangan yang Melanggar kayu. melanggar kayu enggak ikut ke sungai lah, ikut landasan ke sungai.
Landasan pedalaman Beaufort Tenem yang menghubungkan kampung-kampung kecil menyimpan 1001 cerita tentang memoir kehidupan. Seawal 5 pagi, Pekan Beaufort dikejutkan dengan jeritan kereta api sekolah membawa pelajar dan guru dari pedalaman Halu Gilat hingga ke perkarangan sekolah. Mengajar di SKB Batu 65 selama masuk tahun ke-9 lah. So sepanjang berada di sini, so untuk ulang alik ke sekolah, jadi kami bergantung kepada train sajalah. Maksudnya bermula daripada jam 4.30 pagi kami naik dan balik 4 petang sampai ke Pekan Beaufort. So jadi harap ada satu inisiatif lah untuk memajukan lagi dari segi pengangkutan. Jadi ada jalan alternatif lain lah. Lantai ruang gerabak barang turut menjadi tempat duduk kerana kemudahan kerusi yang sangat terhad. Namun, ini sajalah kenderaan yang ada untuk membawa penduduk kampung ini menjual hasil pertanian dan membawa pulang barang keperluan. Kami selalu memang naik kereta api. Tiada lagi kereta yang boleh jalan. Kereta api saja boleh sampai. Tempat saya mau seberang sungai Madayung Sampan lagi. Selepas jual segala sayur-sayuran di Tamu, duit itu beli barang lah untuk makan seperti beras, gula, kopi lah, minyak masak, sayur-sayur lain lah macam daging, ikan gitu. Lepas tu naik kereta api sama juga, macam gitu pergi macam tu juga pulang. Kalau tidak ada kereta api susah mau cari cari pendapatan. Pelbagai jenis barang dari sekecil-kecilnya hinggalah yang besar meliputi hasil pertanian, barangan keperluan dimuatkan di dalam perut kereta api yang menyelusuri masuk ke dalam hutan di tebing Sungai Padas. Jeram Sungai Padas sangat terkenal di kalangan peminat sukan lasak untuk mengharungi 7 jeram ganas yang menyeronokkan. Aktiviti sukan lasak bertaraf dunia ini telah menarik perhatian pelancong dari seluruh pelosok dunia. Water rafting di sini dia banyak grup. Memang ramai lah, tapi dalam satu hari itu melebihi daripada 50 orang dan 100 orang pun ada. Tempat ini tidak mempunyai jalan raya. Jadi tiada pilihan lain, pelancong-pelancong di sini datang melalui kereta api untuk pergi rafting di Sungai Padas lah. Yang pastinya kereta api ini sajalah kenderaan yang boleh membawa para pelancong ini sampai ke stesen Pangi, tempat bermulanya aktiviti lasak ini. It's a little different to the trains I'm used to, air conditioning and very smooth rides and, bells beeping at you to get off the train faster and everybody rushing. But yeah, it's very relaxed and laid back and good fun. Absolutely. I think you should preserve this kind of heritage. I think this is something that attracts foreigners to your country. And, if all countries started to be the same and using the same equipment, then, why would you want to travel? We can never find such a classic train in KL or in Semenanjung. Laluan berselekoh dan mengerikan serta kepanasan berada di dalam kereta api yang menyusuri kawasan berhutan dari Beaufort ke Tenem ini menjadi damai bila menyaksikan panorama indah alam yang mengasyikkan sepanjang perjalanan. Sesekali kereta api akan membunyikan kejutan hon apabila terserempak dengan penghuni kampung yang menggunakan troli di landasan. Walaupun troli ini diharamkan, tapi dalam keadaan terdesak, penduduk tempatan tidak mempunyai pilihan lain. Apa boleh buat memang kami guna juga ni. Tiada kenderaan lain lagi. Ya, ini saja dah.
Ya memang sering salah guna ini telur lah. Selalunya kadang getah, ini padi, ini sayur-sayur lain lah, ikan begitu dibawa. Biasanya pergi tenom ataupun dari tenom balik lah. Asal kalau jumpa kereta api dari depan, kami memang kelang kabut buang itu barang-barang. Ya, sebab takut. Sebab kereta api ini laju kan susah dia mau break begitu. Bermula tahun 1971, penggunaan lokomotif diesel dan petrol telah dilaksanakan sepenuhnya di Sabah dan beberapa projek naik taraf turut dilaksanakan. Di Sabah ini memang ada keperluan untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kereta api ini. Kita telah memohon untuk memanjangkan landasan ini sampai ke Sepanggar B lah, di mana kita ada port sana. Sekarang ni kita ada 15 stesen, 4 stesen yang besar lah kan, dari Tenom, Beaufort, Papar dan Tanjung Aru. Ini ada stesen yang besar. Antara satu yang kekurangan kami ini kereta api lah. Jadi sekarang ni kita ada 15 lah kan, tapi tidak semua yang beroperasi. Sebenarnya kita ada dapat 2 loko yang baru dari China. Malangnya satu daripadanya terlibat dalam insiden, jadi tinggal satu yang boleh membawa passenger ramai 300 orang. Usaha pembangunan semula dan pemodenan stesen kereta api Tanjung Aru pula kini dalam proses pelaksanaan. Hampir seluruh kawasan stesen ini akan lenyap apabila dirobohkan dan bakal berubah wajah menjadi aeroport. Dalam perancangan aeroport ini, tanah reserve kereta api seluas lebih kurang 59.7 ekar ini akan ditransform menjadi sebuah stesen kereta api yang baru, mengandungi ibu pejabat baru, pembinaan daripada pihak airport untuk membina hotel-hotel bertaraf 5 bintang, shopping kompleks, office dan landasan kereta api dan jalan raya di kawasan ini. Menghargai kenderaan berjasa ini, sempena Pesta Sabah 2013, Lembaga Pelancongan Sabah telah memilih tajuk Enjin Puput, iaitu nama panggilan kereta api oleh penduduk tempatan untuk dipentaskan sekaligus mengembalikan memoir kereta api Borneo Utara. Laksana ular besi yang menyongsong hayatnya di atas landasan kehidupan, kereta api negeri Sabah ini kekal gagah menyusur landasannya sehingga ke hari ini, meninggalkan nostalgia dan signifikannya yang tersendiri kepada masyarakat Sabah dan negeri ini. Walaupun kepesatan pembangunan sistem pengangkutan kereta api di Sabah menerima evolusi secara perlahan-lahan, namun usaha penambahbaikan sentiasa dilaksanakan. Apapun peruntukan lokomotif yang lebih selesa untuk laluan Beaufort ke Tenom pastinya menjadi harapan penduduk tempatan agar impian menjadi realiti. Kereta api ni dia adalah satu jabatan yang paling berjasa lah. Berjasa sebelum merdeka, selepas merdeka sehingga sekarang.